Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Murid-murid 5 UKM dan juga 5 UIA. Okey, hari ini kita sambung. Cikgu akan terangkan tentang asas reka bentuk pengaturcaraan. Okey, minggu lepas kita dah masuk iaitu struktur kawalan pilihan dan ulangan dalam pengaturcaraan. Awak boleh rujuk buku teks awak pada muka surat. Ni lah kita dah bincang minggu lepas. Awak dah baca buku teks pada muka surat 40 dan 41. Cikgu ulang balik lah Dalam muka surat 40 ni dia cerita struktur kawalan pilihan dan ulangan dalam pengaturcaraan. Kita ada dua lah. Kita bagi struktur iaitu kawalan pilihan dan ulangan. Apa dia kawalan pilihan? Kawalan pilihan ialah langkah yang mempunyai dua atau lebih set tindakan sebagai pilihan yang dilaksanakan. Maksudnya dia boleh pilih lah. Ada perkataan pilihan kat situ kan. Okey. Maksudnya kalau awak tengok situ, macamnya mesin kalau kita tengok pengaturcaraan dia dalam mesin vending machine atau pengeluaran kalau awak beli air dalam vending machine. Kan nanti awak masukkan duit dan awak boleh pilih pilihan. Awak boleh pilih apa minuman yang awak perlukan. Lepas tu kat bawah tepi tu awak tengok terdapat 3 jenis struktur kawalan pilihan iaitu pilihan tunggal, dui pilihan dan juga pelbagai pilihan. Okey, struktur kawalan ulangan pula. Dia sentiasa berulang-ulang. Benda yang sama je diulang-ulang. Okey, iaitu apa dia? Mempunyai satu set tindakan yang sentiasa berulang hingga syarat tersebut dipenuhi. Walaupun ada jenis banyak kawalan ulangan. Ulangan ada banyak Yang kita pelajar hanya satu iaitu selagi. Dalam bahasa Inggerisnya while. Okey, dia bagi contoh kat buku teks awak iaitu kalau tengok lampu isyarat. Kalau awak tengok lampu isyarat ni, dia sama je Kalau ada contohnya dekat 154 tu. Okey, kalau katakanlah daripada arah dia, mesti yang kalau tengok katakanlah arah pertentangan dia, dia akan ikut urutan yang sama je, berulang-ulang. Kalau perhatikan traffic light yang sama, awak tengok. Kalau yang A jalan dulu, B akan kemudian C, kemudian D. Dia akan berturut-turut, berulang-ulang. Benda yang sama diulang setiap masa. Ataupun dia bagi juga contoh, kawalan ulang membolehkan lampu kecemasan dan ambulan menyala secara berturutan. Kalau kita tengok lampu ambulan ataupun lampu polis tu, dia berbunyi, dia menyala dalam urutan yang sama. Okey, begitu juga dengan siren. Siren dia akan bunyi dia ulang-ulang, benda yang sama. Okey, itu yang kita belajar pada minggu lepas, iaitu struktur kawalan pilihan dan ulangan dalam pengaturcaraan. Okey, pada muka surat 41, okey, kita juga belajar struktur kawalan pilihan dan ulangan jenis. Okey, dia struktur kawalan pilihan dan ulangan dalam algoritma. Apa dia algoritma? Okey, algoritma ni nanti cikgu akan bagi nota tambahan. Algoritma ni ialah satu urutan langkah-langkah untuk menyelesaikan sesuatu masalah atau melaksanakan suatu tugasan. Dia tak ada format. Tak ada format penyataan yang ditetapkan. Tapi mestilah boleh dipahami. Okey, algoritma boleh dijelaskan dalam dua bentuk penulisan iaitu pseudocode. Ni dia pseudocode. Dia boleh terangkan dalam pseudocode. Dekat buku teks awak tu awak nampak pseudocode. Dan juga dalam bentuk carta alih. Ini adalah contoh algoritma. Algoritma, ingat cikgu ulang balik. Algoritma ialah satu urutan langkah-langkah untuk menyelesaikan satu masalah atau melaksanakan satu tugasan. Okey, apa dia? Tengok kat sini, kat pseudocode tu. Bentuk dia pseudocode. Dia mula-mula dia letakkan mula. Okey, dia bagi contoh kat situ. Ialah tata cara membuat pinjaman buku. Okey, ini adalah bagi struktur kawalan pilihan. Kan kita ada yang mula-mula semalam, seminggu lepas kita belajar kan. Kawalan pilihan dan juga kawalan ulangan. Okey, yang ini kita masuk kawalan pilihan dulu. Algoritma kawalan pilihan. Okey, contoh dia ialah masuk melalui pintu hadapan perpustakaan, cari buku dengan mempandukan kategori, bawa buku kaunter pinjaman, serah buku dan kad perpustakaan kaunter pinjaman, semak tarikh pemulangan tercatat pada kad perpustakaan, keluar dari perpustakaan dan bawa buku yang dipinjam. Ini adalah contoh apa dia cakap tu kat atas tu. Jonis mengajar Alia proses untuk meminjam buku. Ni ada seorang nama budak nama Jonis. Alia ajar dia macam mana nak masuk dekat library pinjam buku. Ni cara-cara nak pinjam buku kat library ni. Okey. Ni adalah cara-cara nak pinjam buku dekat library. Okey, ni Alia tunjuk ni awak bacalah ni dia Ni 1 2 3 4 5 6. Ada 6 step dia. Ada 6 langkah dia. Okey, daripada 6 langkah ni kita boleh terangkan dalam bentuk algoritma, bentuk pseudocode dan bentuk carta alih. Kalau bentuk pseudocode kita buat macam ni, tengok sini. Okey, mula kena buat apa? Masuk dalam perpustakaan.
Yang kedua, cari buku yang dikehendaki. Ketiga, jika jumpa buku, kita terus pergi, maka pergi ke kaunter untuk dipinjam. Tamat jika keluar. Okey, ini adalah contoh-contoh ayat pengucapan dia. Mula, masuk, cari. Okey, kemudian kau jumpa, jika jumpa, maka pergi. Langkah seterusnya, pergi ke kaunter untuk. Okey, tamat. Lepas tu tamat jika keluar. Habis. Persoalan maksudnya tamatlah. Okey, kalau dalam bentuk cara alih. Okey. Ni tunjukkan contoh apa langkah-langkah menyusun kod, tulis kenyataan mula, mesti ada mula, mesti ada input. Input ni maksudnya itulah apa kita nak buat. Lepas tu dalam proses. Dalam input tu apa proses dia. Okey, lepas tu output tu apa tujuan dia. Tamat, habislah. Proses dia tamat. Okey, kalau kita bentuk catatan alih. Mula, lepas tu masuk ke perpustakaan, cari buku, jumpa buku yang dikehendaki, pinjam buku di kaunter pinjaman. Jika ya, pinjam. Jika tidak, keluar daripada perpustakaan. Okey, dan jika dah pinjam juga, kita keluar juga. Jumpa, kalau tak jumpa, keluar. Kalau jumpa, pergi ke kaunter pinjaman. Ada step lagi seterusnya. Lepas tu, kedua-duanya, keluar perpustakaan, tamat. Okey, setiap bentuk ni, dalam bentuk catatan alih ni, dia ada makna dia. Okey, apa makna dia dekat bentuk tu? Dekat bawah ni ada fungsi dia. Fungsi pseudocode. Okey, ni fungsi dia. Tadi, setiap bentuk ni dalam bentuk catatan alih tu, setiap simbol bentuk ni, bentuk yang diberi ni ada bentuk bulat, bentuk segi empat tepat. Segi empat tepat, ni ada bentuk trapezium. Bentuk macam segi empat tepat trapezium. Okey, setiap bentuk ni ada makna dia. Okey, apa makna dia? Kat sini kita tulis dekat buku awak, muka surat 42. Okey, nanti awak salin benda ni. Awak salin nota ni. Okey, simbol ni apa makna dia? Terminal mula. Okey, lepas tu permulaan catatan alih. Ni ialah maksud dia input. Fungsi dia membaca input atau merupakan output. Ini ialah proses. Bentuk segi empat tepat proses. Arah untuk proses input. Yang bentuk trapezium tu syarat. Menguji syarat. Yang bentuk anak panah tu ialah aliran aktiviti. Menunjukkan aliran aktiviti. Okey. Ni adalah, tengok sini, catatan alih dia. Ni catatan alih sebelah dia ni. Okey, ini semua ni, kita tengok, awak comparekan fungsi dibagi ni. Awak comparekan fungsi dia dengan catatan alih tu. Okey. Suatu tahukah kamu, suatu kawalan ulangan selagi digunakan apabila bilangan ulangan pada harahan tidak diketahui. Okey, untuk minggu ni, awak buat nota dulu. Awak buat nota muka surat 41 dan juga muka surat 42. Ni yang cikgu hijaukan ni, awak buat nota. Awak salin ni. Awak salin ni. Awak salin tata cara meminjam buku ni. Tata cara ni yang cikgu hijaukan ni. Lepas tu awak salin pseudocode dia. Pseudocode dia ni. Lepas tu awak salin dia punya catatan alih. Catatan alih. Catatan alih ni awak salin. Catatan alih. Kemudian awak salin pula apa fungsi dalam catatan alih tu. Ni. Okey, 3 benda awak kena buat. Okey, itu je hari ni awak belajar buat nota dulu, fahamkan dulu. Okey, fahamkan dulu benda-benda ni. Okey, awak boleh buat macam biasa lah. Awak boleh buat di dalam buku tulis awak. Buku tulis. Sekian daripada cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.